Rekod dah tu. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Boleh dengar kan? Boleh. Tambah orang present. Faham? InsyaAllah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Tapi yang boleh saja ke? Ya, Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Pertamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita mengatur rasa setinggi-tinggi syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan keizinannya juga dapat kita berkumpul pada petang ini dalam satu suasana untuk kita saling lengkap melengkapi dalam membina kefahaman terhadap agama kita. Yang dihormati pengurusi dan juga PJK, asatizah yang jauh dan dekat. InsyaAllah saya ingin berkongsilah sedikit pengalaman hidup mengenai bagaimana hati berpuasa. Moga-moga dapat kita ambil pengajaran bersamalah. Sedikit pengenalan tentang pengkuliahan ataupun perkongsian kita pada petang ini. Kenapa hati saya pilih sebagai satu topik dalam perkongsian, dan kita melihat hati orang-orang berpuasa dan juga sedikit kesimpulan lah. Jadi dalam konteks sesi tazkirah kita ni masa yang singkat, jadi saya rasa kita tak bukalah sebarang sesi soal jawab lah untuk memudahkan pembentangan kita berjalan dengan baik, insya-Allah. Sahabat-sahabat sahibah yang dirahmati Allah Ta'ala, teringat saya pada satu ungkapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Hadis yang biasa kita dengarlah, yang bermaksud sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal darah. Jika ia bagus, maka seluruh jasadnya bagus, dan jika rosak, maka seluruh jasadnya pun rosak. Ingatlah, segumpal darah itu, segumpal daging itu adalah hati. Dan kalau kita melihat koleksi daripada hadis Imam Nawawi yang menyebutkan pada hadis yang pertama itu, innamal a'malu binniyat kan, dan di akhirnya itu daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya kerana menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Boleh nampak slide kan tu? Boleh.
saya ingin berkongsilah daripada dua catatan yang lama-lama lah yang saya belajar, dan salah satu daripada rujukannya adalah daripada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Jadi bila kita mengimbas balik ulama Silam ini, beliau berasal daripada Saudi. Antara buku yang terkenal Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ini adalah La Tahzan lah, jangan bersedih tu kan. Jadi beliau ni kalau kita tengok biodata dia, dia telah dibunuh pada tahun 2016 di negara Asia Tenggara ni, di Filipina, masa sedang menyampaikan kuliahnya di satu universiti lah. Dia ditembak di situ dan Allah izin dia meninggal lah. Jadi saya sukalah mengulang kaji lah tajuk-tajuk yang dikupas oleh beliau ni. Jadi salah satunya yang dia khususkan pada bulan Ramadan, bukunya pendek, nipis saja, tetapi kena baca berulang kali lah sebabnya dalam bahasa Indon kan. Jadi kita nak kena terjemahkan dalam bahasa Melayu moden kita agak sukarlah. Jadi antara pengenalan awal lah yang dikemukakan dalam topik bagaimana hati berkuasa ini, dia menggambarkan kepada kita bahawa hati adalah pangkal lah kepada semua perbuatan kita kan. Sama ada secara sedar ataupun kita tidak sedar, kita kena akui lah kan, kita kena akui. Sama ada dia ahli gerakan ataupun bukan ahli gerakan, orang biasa ataupun orang kenamaan, semuanya berpunca daripada hati kan. Dan kita juga melihat kepada permasalahan kehidupan juga bergantung kepada hati kan. Sebab itu dalam hubungan, contohnya hablum minan nas kan, hubungan dengan manusia khususnya melibatkan suami dan isteri, terkaitnya ikatan itu adalah kerana sentuhan hati kan, cinta kerana sepasang suami dan isteri. Dan juga tidak lain dan tidak bukan Allah juga menilai sama ada ibadah kita diterima ataupun ditolak bergantung kepada hati kita. Dan dalam konteks Ramadan, kita ingin merasailah bahawa adakah Ramadan kita kali ini benar-benar bermakna. Hanyalah kerana bergantung kepada hati kita yang kita nak bawa berdepan dengan Allah Ta'ala. Penulis juga mengemukakan bahawa ada dua jenis hati yang ada pada setiap makhluk. Yang pertamanya hati yang hidup dan hati yang mati. Dia tidak ada hati pertengahan. Hati hidup dan hati mati kan. Jadi dalam konteks hati mati, saya bawakan dulu perkongsian tentang hati mati ini telah dikemukakan dalam 3 ayat dalam surah dalam Al-Quran, bermula daripada surah Al-Baqarah yang bermaksud dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta kan. Jadi dusta adalah salah satu yang membawa kepada penyakit hati dan penyakit lalai. Yang keduanya hati yang mati adalah maka apabila mereka tidak memperhatikan Al-Quran, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Untuk melihat kepada hati yang mati, kita kena tengok macam mana seseorang itu mentadabbur Al-Quran kan. Kalau dia tidak membawa Al-Quran dalam kehidupan dia, tentunya ia adalah satu tanda kepada kematian hati. Dan seterusnya dalam surah Al-Fussilat ayat yang kelima, mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan, yakni menutupi apa yang kamu seru kepadanya, dan di telinga kami ada sumbaran. Sumbaran ni maksud sumbat lah. Jadi dalam konteks ini kita melihat 3 nas yang telah dikemukakan di dalam Al-Quran menggambarkan kepada kita bahawa orang-orang yang berpaling daripada peringatan Allah Ta'ala dan lalai adalah sebagai tanda mereka itu hati yang mati.
Seterusnya saya mengambil sedutan daripada Dr. Majdi Al-Hilali, satu lagi ulama Mesir yang cukup terkenal, banyak menulis buku-buku pembinaan jiwa lah. Dia mengemukakan antara tanda hati yang hidup. Jadi lawan kepada tadi, yang pertamanya disebut lapang dada lah, lapang dada. Dia kemukakan dekat sini lapang dada ni maksudnya dia mengambil daripada surah Az-Zumar. Satu ketika Ibnu Mas'ud berkata, pada suatu hari kami bertanya kepada Rasulullah. Dalam surah Az-Zumar tu disebutkan apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya. Jadi Ibnu Mas'ud tanya pada Rasulullah, apa maksud ayat ini? Jadi Rasulullah pun menjawab, ketika cahaya masuk ke dalam hati, dada pun menjadi lapang dan terbuka. Kami bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah tanda-tandanya? Rasulullah menjawab, antaranya adalah kembali kepada akhirat yang abadi. Yang pertama. Yang kedua, mengabaikan dunia yang penuh dengan tipu muslihat. Dan yang ketiga, bersiap menyambut kematian sebelum kedatangannya. Jadi sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melihat dalam konteks tiga hal yang Rasulullah sebutkan tadi itu memang cukup terkesanlah, khususnya dalam musim PKP kita ini kan, kita menerima kematian saban hari kan, dan kita bertanya baliklah soalan kepada diri kita, apakah amalan-amalan yang sudah kita sediakan untuk kita bawa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tanda hati yang hidup yang dikemukakan oleh Dr. Majdi Al-Hilali adalah bergentar apabila dengar nama Allah Ta'ala disebut. Seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bermaksud dalam surah Al-Anfal, sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut Allah, gementarlah hatinya. Maksud gementar ini adalah sebagai satu tanda hati kita takut dan hati kita rasa goyang dan detik hati kita bertambah dengan mendengar nama Allah Ta'ala. Yang seterusnya, yang ketiga adalah tanda hati yang hidup adalah khusyuk. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam suratnya. Surah Al-Mu'min ayat 1 hingga 2. Saya boleh type lah, saya boleh cerita balik, saya boleh bahas balik dalam konteks khusyuk ni kan. Banyak kita boleh dapat. Tetapi saya sendiri mengakui lah, bukannya mudah untuk dapat khusyuk dalam ibadah kita ni kan. Ibn Rajah dia sebutkan dalam ayat ini, dia kupaskan bahawa khusyuk ini ada kaitan dengan isu ataupun persoalan hati lah. Sebab khusyuk ni adalah dikata tanda halus, tanda lembut, tanda ketenangan dan tanda ketundukan seseorang yang ada hati, seseorang hati seseorang kan. Jadi kita tak boleh lari lah. Dalam konteks khusyuk itu, dia akan menyentuh hati nurani manusia kan. Seterusnya, yang keempat, Majdi Al-Hilali menyebutkan kita cepat terpengaruh nasihat kan. Jadi dalam konteks kita media sosial ini yang berkembang pesat, kita melihatlah kadang-kadang kita tak boleh nak kawal kan tangan kita daripada viral maklumat-maklumat yang tidak sahih kan. Kalau ianya satu nasihat yang berguna dan dapat manfaat kepada orang yang kita viralkan, alhamdulillah lah, ia menjadi satu pahala di sisi kita kan. Tetapi saudara dan saudari, kalau kita boleh membayangkan, kita memviral itu benda yang bukan nasihat, apatah lagi berita palsu kan, ianya merupakan satu yang boleh membawa kita kepada dosa kan, bukan membawa kita kepada ganjaran pahala kan. Dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala berfirman, surah Az-Zumar ayat 22 hingga 23 yang bermaksud, kecelakaan yang besar bagi mereka yang membatu hatinya yang mengingat Allah, untuk mengingat Allah. Mereka itu adalah kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu Al-Quran yang serupa
mutu ayat-ayatnya lagi berulang, gementar kerananya kulit orang yang takut kepadanya, kepada Tuhannya. Kemudian mereka menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Ta'ala. Lagi sekali kita melihat antara kata-kata nasihat yang Allah telah turunkan kepada kita melalui penghayatan terhadap isi kandungan Al-Quran. Yang terakhirnya dalam tanda hati yang hidup ini adalah merasai kemanisan iman. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari yang menyatakan bahawa tiga hal apabila ada seseorang di dalamnya, dia akan menemukan kemanisan iman. Yang pertamanya, Allah dan Rasul lebih dia cinta dari segala-galanya. Mencintai seseorang kerana Allah Ta'ala dan tidak ingin kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi sekali lagi kita tengok dalam konteks ini, kata kunci yang penting di dalam hadis ini adalah perkataan cinta kan. Dan cinta ini dia hubung kaitnya secara dekat dengan hati kan. Jadi itulah tanda manisnya iman sebagai tanda hidupnya hati dalam jiwa seseorang. Itu baru mukadimah cikgu. Boleh cikgu InsyaAllah kita sedikit lagi. Hari ini kita boleh bersama-samalah berkongsi. Banyak asatizah dalam grup ini boleh membantu saya lah. Mana yang nak tambahan dan sebagainya, insyaAllah kita ni lah kita buka nanti kan. Seterusnya kita melihat hati orang yang berpuasa. Macam mana yang digambarkan oleh Al-Quran dan daripada tulisan ulama Dr. Aid Al-Qarni ini menyatakan antara hati orang berpuasa adalah puasa dari rasa sombong. Apa maksud dia sebutkan kat sini puasa daripada rasa sombong? Iaitu sombong yang akan menyebabkan hancurkan hati manusia lain ataupun hancurkan hati kita sendirilah. Tiada tempat di hati manusia, hati menjadi sakit, akal tidak sempurna dan asyik bermain kan. Asyik bermain lah. So dalam konteks kita, kalau kita tengok anak-anak kita di surau kan, bermain dalam konteks mereka lah. Dalam konteks kita yang dewasa ini, mungkin kita konteks bermain kita dalam erti kata yang lain lah, yang lebih luas kan. Jadi Dr. Aid Al-Qarni menyatakan bahawa sesungguhnya orang yang hendak berpuasa, hati orang berpuasa tu mestilah puasa dari rasa sombong itu kan. Maksudnya salah satu kriteria rasa sombong itu adalah asyik bermain lah kan. Sebab apa? Sebab hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, kesombongan adalah pakaianku. Pakaianku ni, ku tu adalah Allah Ta'ala lah. Keagungan adalah sarungku. Barang siapa bersaing denganku dalam keduanya, Allah akan menyiksanya. Jadi dalam sirah kita melihat bagaimana bapa saudara Rasulullah kan menerima Rasulullah, kelahiran Rasulullah dengan hati yang tenang kan, memerdekakan hamba kan. Tetapi dengan rasa sombong dia, Allah telah menyiksa dia. Begitu juga dengan Fir'aun kan, sampai sehingga kan menyatakan aku adalah Tuhan kan. Jadi rasa sombong itu Allah Ta'ala telah menyiksa dia dengan benda yang lembut saja, iaitu ditenggelamkan oleh air kan. Air satu benda yang lembut lah, tapi Allah Ta'ala punya kekuasaan, Allah Ta'ala telah menyiksa Fir'aun. Seterusnya kita lihat sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa sombong kepada Allah, maka Allah akan merendahkan dia. Dan barang siapa merendahkan hatinya kepada Allah, maka dia akan mengangkatnya kan. Jadi kita sombong dengan siapa-siapa saja, kita tak perlu orang lain lah yang merendahkan kita, tetapi Allah akan merendahkan martabat kita kan. Dan barang siapa merendahkan hati kita kepada Allah, orang lain tak tahu kan kita rendahkan hati kita kepada Allah, tetapi Allah akan mengangkat darjat kita di sisinya kan. Saya suka bawa satu pesanan Ibnu Mas'ud dalam konteks untuk menyatakan kesombongan ini. Ibnu Mas'ud pernah berpesan, laksanakanlah apa yang Allah perintah, kita akan jadi orang yang paling baik ibadahnya. Jauhilah apa yang Allah larang, kita jadi orang yang paling zuhud.
dan redha dengan rezeki yang dikurniakan Allah Ta'ala, kita jadi orang yang paling kaya kan. Jadi 3 orang yang paling ini Ibnu Mas'ud berpesan kepada kita lah. Seterusnya yang kedua adalah puasa dari rasa ujub. Ujub kita fahami adalah rasa kagum kepada diri sendiri. Dalam bahasa moden budak-budak sekarang, accent ataupun show off lah kan. Perasaan diri rasa lebih sempurna kan. Lebih utama daripada orang lain. Orang lain tu macam tak ada apa-apa kan. Itu rasa ujub lah. Jadi kita kena berpuasa dari rasa benda-benda begini kan. 3 hal yang merosakkan, iaitu yang pertama perasaan ujub seseorang kepada dirinya, kebakhilan yang dituruti, dan hawa nafsu yang diikuti kan. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya 3 tadilah. Jadi salah satu daripadanya adalah ujub kepada diri sendiri kan. Seterusnya kita melihat untuk memproses diri ujub ini adalah kita membentuk minda kita dengan menyatakan kita sentiasa redha lah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, dan barang siapa benci, maka benci jugalah yang kita akan dapat dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah puasa dari rasa hasad dengki. Kerana rasa dengki berupaya untuk menghancurkan amalan, memadamkan cahaya di dalam hati dan berhenti menuju kepada Allah Ta'ala kan. Jadi Rasulullah pernah memberitahu sampai 3 kali tentang diri seseorang, iaitu sahabat beliau sebagai penghuni syurga. Jadi ketika orang lain tanya, mengapa ia masuk syurga ya Rasulullah? Mengapa ia calon penghuni syurga? Rasulullah menjawab, ia tidak tidur. Ia tidak tidur sementara dalam hati manusia ada dengki, iri hati atau khianat terhadap seorang Muslim. Ini satu benda yang sukarlah tuan-tuan dan puan-puan kan. Kadang-kadang kita tidur pun dah kepenatan dan sebagainya, kita tak sempat nak fikir lah kepada manusia di sekeliling kita yang telah kita khianati, yang telah kita rasa dengki kan. Saya merujuk pada diri saya sendirilah kan. Jadi kalau kita dapat melaksanakan dalam konteks memaafkan orang lain ni, itu satu benda yang cukup besar lah. Sebab menjadi penghuni syurga ini adalah satu benda yang mahal kan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa yang bermaksud, apakah mereka dengki kepada manusia lantaran kurnia yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu. Jadi Allah Ta'ala menegur ataupun membuat satu pertanyaan kepada kita, kenapa kita nak dengki kepada orang lain yang sebenarnya orang lain itu mendapat kurniaan daripada Allah Ta'ala kan. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Ta'ala, saya kira inilah sedikit kemampuan yang saya boleh kongsikan pada masa yang ada ini. Mudah-mudahan dapat mengambil pengiktibaran, khususnya buat diri saya lah yang masih lagi memerlukan bimbingan dan nasihat daripada kawan-kawan, yang mana inilah saja amalan-amalan yang kita boleh mengharapkan sebagai pencen kubur kita apabila kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulannya, saya ingin membawa satu ungkapan daripada Imam Syafi'i. Bukannya saya daripada Imam Syafi'i ni, saya ni siapa? Hati yang tidak sibuk dengan kebenaran akan sibuk dengan kemungkaran kan. Itulah yang selalu diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam kita nak bawa kehidupan kita yang serba singkat ini, dan bukan saja berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, tapi selepas daripada pasca Ramadan ini kan, kita nak bawa madrasah Ramadan ini sebagai satu kehidupan yang lebih bermakna kan, yang mana kita boleh baiki diri kita, boleh baiki keluarga kita, boleh bagi masyarakat kita, dan akhirnya boleh baiki negara kita kan. Malam datang dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lancar di rumah ni. Di rumah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Syafi, lancar derma tu. Oh ya. Lancar Dama. Oh. Dama kilat ke? Oh, dah bukan. Sekejap Sabar Ramadan tu. Ni Malam sikit, malam sikit. muka Haji. Boleh nampak? Okey tu. Muka Haji Nampak? kaku kenapa? Saya ni lah. Minta Okey surau. Ustaz ni lah. Saya Sob wakil. Tazkirah lagi. Tazkirah habis dah. Yelah, sambung lancar semua. Saya tukang buat slide Bila Ustaz? Betul lah. Macam mana tu? Lancar dah dulu lah. Ni kejap. Pelancaran ini adalah saya mewakili Ustaz Yusof dan juga AJK Surau Madinah. Kita melancarkanlah tabung infak Ramadan Surau Madinah. Dengan link yang di bawah itu, untuk info lanjut boleh taja. Slide. Tak nampak link dia. Tak nampak. Bila nampak? Okey tu. Sekejap lagi akan demonstrasi akan keluar apa pun. apa dia? Zoom sikit, tak nampak. Nampak? Ada. Oh, tinggi sikit akak-akak. Okey. Apa copy paste je masuk dalam grup je. Slide tu masuk dalam grup slide tu. Nanti kita masuk kat Facebook slide semua ada. Semua Saya medium dah masuk dah tu. Semua medium dah masuk dah. InsyaAllah dalam internet pun ada, dalam FB pun ada. Jadi siapa-siapa yang ingin berhajat untuk menyumbang tu, kita dah di plan lah. Setakat ni dah ada 3 orang nampak yang derma tu. Terima kasih banyak lah. Okey. Haji off slide dah. Alright. Okey, kita Tak ada. Sekejap lagi Hafiz akan buat demonstrasi lah. saya bukan nak Demonstrasi kuliah kan. lancar tabung kan masuk grup. Demonstrasi Masuk keamanan. Oh, Okey. baru nampak pasal ni. Nampak Okey, baris. Okey. Macam mana? Tambahan sikit daripada yang Haji kongsi ni, daripada inisiatif Surau Madinah lah. Saya wakil ni lah, Ustaz Usop dan juga AJK. Kita sediakan nak pergi ke surau pun dah tak boleh sekarang ni, zaman Covid ni. Jadi kalau dari segi nak infak ke tabung tu, kita sediakan tabung secara online lah di Surau Madinah. Address dia boleh type dekat tu tojp.com SM Surau Madinah lah, infak Ramadan. Jadi bila kita type ni, dia akan form ni, nanti kita akan share lah link ni. Dekat dalam tabung ni dia ada sama ada nak guna online banking ataupun kredit lah. So kalau contoh online banking tunjuk lah RM5 macam tu lah. Banyak-banyak. Sikit lah. Ni contoh lah. Just masuk dalam amount berapa nak, RM5 ke, RM10 ke, RM20 ke. Nama, kalau tekan nama sendiri, boleh tak nama ni lah, nama apa-apa. Hamba Allah ke apa. Email, kalau tak ada email ni dia akan hantar receipt sumbangan tu lah. Letaklah email sendiri kalau boleh. Nombor telefon boleh letak nombor telefon. Bila dah setuju, pilihlah bank mana yang nak dipilih ni. Sekejap kat sini. Kita keluar ni. Dia ada 18 bank lah, kita boleh pilih bank mana-mana. Kalau untuk FPI lah, kalau untuk credit card dia ada sama ada Visa ataupun Master. Jadi boleh pilih mana-mana lah. So bank pun sama, nak pilih Maybank to you ke apa. Dia sebenarnya ada contour bank kat sini, tapi dalam ni tak nampak Jadi nanti kita tunjuk lah dalam Facebook tu. Lepas pilih tu nanti ikut arahan lah. Maknanya bank tu, kalau Maybank to you lah. Kalau bank Islam lah. So dia pilih sembang lah. Lepas tu nanti receipt dia akan hantar ke email sedikit sumbangan. Jadi duit-duit yang sumbangan ni kita akan gunalah untuk pengurusan surau lah, untuk maintenance, untuk pembangunan baru, untuk bayar sagawati Ramadan dan sebagainya. So yang ada nak tambah lagi Ustaz? Dan kalau tadi tu apa ni? Letak atas pembangunan dan aktiviti lah dia. Pembangunan dan aktiviti. Pembangunan dan aktiviti. Boleh.
Nanti kita nanti pun link tu kita share dalam grup. Lepas tu dalam grup tu kita forward lah ke grup lain. Dia tanya. Saya tak ada, yang tu je lah. Okey, tu lah okey dah. Okey, baris. Boleh tak ni link? Apa je mak pula? Mana je mak? Kurma. Oh, cik mak nak airan kurma nak. Cik mak nak airan kurma. Mak dia kata katalog kurma boleh. Ada mah. Kumar dah ke? Hanya golek ni Mak. Hanya golek bunuh hang. Apis bagi ruang ke cik mak nak airan kurma tu. Cik Mat, sila Mat.